Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita merakamkan kesyukuran kepada Allah SWT atas taufik hidayah inayah Allah SWT. Kita pada malam ini masih lagi disayang oleh Allah SWT, diletakkan di tempat yang sangat mulia, rumah Allah SWT. Jadi sama-samalah setiap kita semua cuba sedaya upaya untuk semakin menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan kita memperbanyakkan masa di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha menjadikan masjid kita ini sebagaimana masjid di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana masjid Nabi 24 jam hidup dengan amal. Kalau tuan-tuan kira jumlah masa tuan-tuan berada di masjid, agak-agak berapa jam satu hari? Ulama beritahu lagi banyak masa, lagi banyak jam kita berada di masjid, lagi bertambah keberkatan, kemakmuran kehidupan kita dan juga qariah kita. Sebab itu Masjid Nabawi itu dipanggil Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang bercahaya-cahaya. Bermakna apa? Cahaya hidayat dari tersebar pada seluruh pelosok penjuru dan seluruh pelosok alam. Walaupun Masjid Nabawi itu banding dengan masjid tuan-tuan sangatlah jauh beza cantiknya masjid tuan-tuan ini. Masjid Nabawi dibina pada batang, tiangnya batang apa? Kurma. Atapnya daripada pelepah-pelepah kurma. Tetapi daripada Masjid Nabawi itu hidayah terpancar pada seluruh pelosok alam sehingga 2/3 dunia mendapat iman dan juga Islam. Jadi kita pun macam ni lah tuan-tuan, berazam untuk menjadikan masjid kita ni hidup 24 jam. Maka siapakah yang mainkan peranan ini? Tuan-tuan lah ahli jamaah sini. Ke arah macam mana kalau dapat sentiasa ada orang di masjid ni. Yang maghrib isyak ni insya-Allah tak sunyi. Lepas isyak tu kan tengok sekejap je gelap dah. Tutup pintu, kunci dah. Cepat sangat kita nak balik. Cuba kita tambah masa sikit lepas isyak tu, buat sembahyang solat sunat. Baca Quran sedikit. Buat solat sunat witir, Bahkan digalakkan oleh ulama kalau kita rajin, ada yang datang pukul 1 solat tahajud sini. Ada yang datang pukul 2 solat tahajud di surau masjid. Ada yang datang pukul 4 pagi solat tahajud di masjid. Maka masjid kita ke arah 24 jam hidup dengan amalan. Maka hidayah akan terpancar di kawasan kita ini. Dan kita mengambil bulan Ramadan. Maka sebaik-baiknya bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita tidak melepaskan setiap minit dan saat berlalu dengan sia-sia. Kita tuan-tuan dan puan-puan, orang mukmin
bila saja menghampiri Ramadan, kita semua sepatutnya iman saya dan iman tuan-tuan dan puan-puan semua patutnya rasa apa? Tak sabar. Rasa gembira dah, ya Allah makin dekat Ramadan ni. Ada tak rasa macam tu? Ataupun sebaliknya. Allah, dah tinggal 2-3 hari lagi nak kena puasa. Nak kena berterawih. Berkeluh kesah. Itu kalau kita ada perasaan macam itu, tuan-tuan, istighfar banyak-banyak. Mana iman kita ni, tuan-tuan, macam iman budak-budak. Ya, sepatutnya kita merasa gembira. Ahlan wa sahlan. Ya Ramadan, selamat datang Ramadan, aku tak sabar. Kalau boleh aku nak 12 bulan ni semacam mana Ramadan. Ya, macam tu. Barulah kita ada rasa kemanisan dan keseronokan iman tadi. Sebab apa? Kita mesti meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Macam mana orang yang dahulu, tuan-tuan, mereka juga pernah diwajibkan berpuasa. Jadi kita ni mengikuti jejak langkah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang disukai oleh SWT dari SWT yang dahulu. Tapi puasa orang dahulu tak sama macam kita. Puasa orang dahulu lebih hebat daripada kita. Seperti puasa siapa? Umat Nabi Daud 6 bulan berpuasa. Ya, kita hanya sebulannya. Sehari berpuasa, sehari tak puasa. Sehari berpuasa, umat Nabi Daud. Dan Nabi-Nabi lain pun ada cara puasa tersendiri. Dan akhir ayat tadi Allah Ta'ala beritahu kita, la'allakum tattaqun. Dengan perantaraan puasa tadi, insya-Allah jika kita ikuti dengan tata cara, rukun-rukunnya kita ikuti, syarat-syarat sah kita ikuti, yang sunat-sunat kita ikuti, yang makruh kita jauhi, maka insya-Allah akan datang selepas puasa nanti sifat takwa pada kita. Takut pada Allah Taala itu bertambah. Tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan ini adalah bulan yang diumpamakan seperti melumbung emas. Tuan-tuan masuk dalam lumbung emas. Kemewahan ya pada bulan Ramadan itu dengan 1001 macam rahmat. Tawaran-tawaran dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kena yakini, ihtisab, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita yakin bahawa setiap amalan sunat dalam hadis Nabi akan diberi pahala fardu. Tuan-tuan, semain tarawih 20 rakaat, seolah-olah tuan-tuan membuat 20 rakaat fardu. Masya Allah. Untung tak? Tuan-tuan buat qabliyah, buat ba'diyah, semua diberi pahala fardu. Sepanjang bulan Ramadan ini. Mana nak cari tuan-tuan? Dan tuan-tuan buat amalan fardu sedia ada digandakan sehingga 70 kali ganda. Masya Allah. Bau mulut orang yang berpuasa, bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum bau kasturi. Orang yang berpuasa, ikan-ikan di laut memohon keampunan pada kita. Mewah tuan-tuan. Bulan Ramadan. Syaitan-syaitan yang jahat ditambat. Sebab tu kita mudah untuk taat pada bulan Ramadan. Mudah beramal. Mengaji 1 juzuk, 2 juzuk mudah saja. Maka sama-samalah tuan-tuan kita berazam pada tahun ini kita menambah baik Ramadan kita daripada tahun-tahun yang dahulu. Bagaimana caranya? Ulama tahu kita kena anggap inilah barangkali Ramadan terakhir. Aku tengok dalam setahun sebelum ni,
Berapa ramai kawan-kawan kita yang tinggalkan kita, tuan-tuan. Tak sempat jumpa Ramadan ni. Allah Akbar. Adakah tahun mendatang lepas Ramadan ni giliran kita pula? Wallahu alam daripada ramai ni, mudah-mudahan panjang umur belaka lah. Ya. Takdir Allah jemput, maka Ramadan pada tahun tu kita pula lebih kurang pula main-mainnya. Datang tarawih itu seminggu awal, lepas tu dah mula lengang masjid. Itu mana-mana tempat. Mana-mana tempat, malam pertama, malam kedua, manusia membubu penuh. Tempat perempuan tu santak sampai ke keluar. Masuk minggu yang kedua mula susut sehinggalah menjelang dekat Aidul Fitri makin kurang lagi. Jadi tuan-tuan, takkan kita nak meniru iman seperti demikian. Kita mesti kuatkan semangat keazaman kita akan beramal daripada awal sehingga akhir. Yang mana kita rebut janji Allah SWT. Ya, iaitu Allah SWT menjanjikan apa? Rahmat dan keampunan kepada orang yang berlumba-lumba membuat kebajikan pada bulan Ramadan. Dan kita minta jauh dari tergolong golongan yang paling ditakuti, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, kita tak ada pilihan. Kita mesti pilih jalan A saja, tak boleh ada jalan B. Iaitu jalan A, kita mendapat rahmat dan keampunan Allah SWT. Jalan yang kedua iaitu celakalah orang yang berlalu Ramadan, dia tidak mendapat rahmat dan keampunan Allah SWT. Dekat akhir Ramadan tetap dosa tak diampun SWT. Kan ramai, tuan-tuan, orang bulan Ramadan tak Ramadan sama je. Berpuasa pada muda sampai tua tak nak puasa. Masjid tak nak pijak. Jadi kesian, tuan-tuan, ya. Jadi kita sama-sama insya-Allah berdoa mudah-mudahan ya pada tahun ini kita masjidnya tak tinggal 5 waktu, tarawihnya cukup 30 hari, cukup 20 rakaat. Saya mencabar tuan-tuan semua ni. Iaitu kita nak berpuasa, nak bertarawih 20 rakaat. Boleh? Challenge dengan surah saya 20 rakaat, 1 juzuk 1 malam. Tapi di sini bukan saya nak cabar tuan-tuan 1 juzuk, tidak. Tuan-tuan buat di sini berapa rakaat? 10 rakaat, 10 lah. Tapi tuan-tuan balik sambunglah 10 rakaat. Cukupkan pada tahun ini 20 rakaat. Dengan witir 23 rakaat. Cuba tuan-tuan, cukup betul sebulan. Tuan-tuan akan merasakan betapa manisnya Ramadan pada tahun ini. Alah, cukuplah 10 ni. Dah fatwakan 10 rakaat. Itu fatwa tak ada masalah, tuan-tuan buatlah. Tapi balik tuan-tuan, sambung lagi 10 rakaat. Sekejap je. Ya, tuan-tuan akan merasakan perbezaan pada tahun itu. Jika tuan-tuan bertarawih 20 rakaat, sebab keempat-empat mazhab kita, ya, memfatwakan bahawa tarawih itu adalah 20 rakaat. Daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tarawih itu adalah 20 rakaat. Ya, tidak masalah yang buat 8, 10. Kita cukupkan saja. Ya, insya-Allah tuan-tuan ya. Kita berselawat sikitlah. Sampai mana tuan? 484. Selawat 484. Malam ni kita ialah lebih pada tazkirah Ramadan sikit ya. Jadi untuk saya dan kita semua insya-Allah 484. Al-Far Qalid, betul. Kalau ibu yang ada kita selawat dia, selawat yang 484. Yang tak ada, sama-sama berselawat ikut saja. Silap. 555. Tak bersilap tu perkara biasa. Dah lepas lagi dah? 602 pula.
Komibo dan Syadat. 603 kot. Mana Pak Bilal? Tak apalah, kita selawat mana-mana je lah. Nanti ingatkan balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. 651. Ya, betul lah tu. Ya, 651 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina mulaqal Quran sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barsallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mamnuh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barsallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-munadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barsallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muntasir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-munzir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina munazzal alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-munhaminna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-munsif sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Cukup ya sekat tu. Kita akan sambung lama tuan-tuan ni, besok lepas Syawal. Ini terakhir ya. Dan Syawal biasanya kalau nak sambung tu berat. Nantilah Ustaz berayalah dulu, akhirnya habis Syawal baru nak mula. Biasa mana-mana tempat pun sama itulah nak. Cutinya tu cepat, nak nyambung balik lambat. Ya. Seronok beraya nak habis kalau 30 Syawal beraya. Mudah-mudahan di sini besok tak ada lah macam tu. Seminggu lepas raya kita sambung kuliah tuan-tuan ya. Raya boleh raya lagi. Maghrib Isyak tu kita freekan untuk menuntut ilmu. Baik, kita sambung pada malam ini. Nasihat agama dan wasiat iman pada tajuk akidah yang menempa keselamatan. Akidah yang menempa keselamatan. 2 minggu lepas kita telah mengetahui bahawa umat Islam berpecah pada berapa? 73 golongan. Satu saja masuk syurga, yang 72 masuk dalam neraka. So ramai-ramai umat manusia, umat Islam berapa bilion dalam dunia ni. Yang masuk syurga ialah 1/73. Itu kalau dijumlahkan umat Islam, contoh ada berapa umat Islam sekarang? Contoh ada 2 bilion. Berapa tinggal tuan-tuan masuk syurga? Itu ahli sunnah wal jamaah. Kau yang betul pegang pada sunnah wal jamaah yang betul. Kalau dia ngaku saja ahli sunnah wal jamaah daripada 4 mazhab tadi, tapi sembahyangnya tidak, buat amalan syirik pada Allah SWT, wallahualam juga. Tapi yang terang 73 tadi yang tidak berpegang pada ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan dalam kitab ulasan tempoh hari beritahu yang teramai, golongan yang terselamat ni, maknanya yang teramai ada di seluruh pelosok dunia. Mana-mana tempat ada ahli sunnah wal jamaah ni, yang berpegang pada 4 mazhab ni. Ya, yang tidak berpegang tu tuan-tuan, tidak ada jaminan. Menolak mazhab lagi ada. Ditolak 4 mazhab tadi. Dikondem lagi 4 mazhab tadi. Ini umat mutakhir. Walaupun pengajian sekadar 4 tahun di Jordan, 4 tahun di UAE, dah dia berani komen imam-imam yang besar. Imam Ghazali dikomen, dikondem. Imam Nawawi pun dikondem. Imam Ghazali pun dikondem. Ya, baik. Akidah yang menempa keselamatan.
Syukur dan Alhamdulillah kita sekalian telah mengaku redha bahawasanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Redha Islam sebagai agama. Redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Kita juga mempercayai bahawa Al-Quran sebagai pegangan. Mempercayai Kaabah sebagai kiblat. Dan orang-orang mukmin sebagai saudara seagama. Kita juga telah membersihkan diri kita dari segala rupa agama yang menyalahi ajaran agama Islam. Kita mempercayai terhadap semua kitab yang diturunkan Allah dari langit. Mempercayai dengan sekalian Rasul yang diutus. Mempercayai dengan qada dan qadar Allah SWT. Yang ini baik dan buruknya. Mempercayai bahawa hari penghabisan atau hari kiamat itu akan tiba. Dan mempercayai bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari Tuhan, insya-Allah. Atas semua itu kita hidup dan mati. Dan atas semua ini juga kita akan dibangkitkan insya-Allah bersama-sama golongan orang yang terselamat. Yang mana mereka itu tiada takut dan tiada berduka cita. Dengan kurniaan-Mu, wahai Tuhan, aku memohon, ya Rabbal Alamin. Okey tuan-tuan ya, jelas ya. Ini macam tuan-tuan biasa dengar, dia itu dalam talqin. Ya, dalam talqin tu. Talqin tu juga untuk si hidup, yang hidup ni. Jangan tuan-tuan ingat untuk si mati je. Baca talqin tu untuk kita juga yang hidup. Pelajaran juga. Jangan masa talqin tu kita sembang-sembang kosong. Pula ketawa lagi. Ya, ada yang sebab berasap tadi atas kubur. Ya. Jadi macam mana? Tidak menjadikan kematian itu sebagai pengajaran bagi kita. Sedangkan Nabi beritahu apa? Kafa, cukuplah. Kematian itu sebagai wa'izah, sebagai peringatan bagi kita. Ya Allah, kawan baik aku semalam baru minum kopi sama, ngeteh sama. Hari ini dah Allah jemput. Bilalah giliran aku pula ni? Kita sedang menunggu giliran semua tuan-tuan. Macam tu. So aku mati ni macam mana? Dia dah merasai sakitnya sakaratul maut. Aku ni belum rasa macam mana sakaratul maut. Ya Allah. Balik pada kematian tu kita insaf. Nambah amal lagi. Kalau dulu waktu ke masjid tak cukup 3 waktu, cukup kan 5 waktu dah. Kalau subuh berat nak ke masjid, hari ni subuh datang awal ke masjid, setengah jam dah datang ke masjid. Macam tu. Itu tanda apa? Kita menjadi orang yang bijak, bersiap sedia untuk kematian. Sebab kita dah tengok kawan-kawan kita dah pergi. Lalu aku baru tengok, ui banyak batu nisan. Ramainya dah meninggal dunia. Ada yang dah berpuluh-puluh tahun, ada yang ratus tahun. Ya. Jadi apa tuan-tuan beritahu tadi? Iaitu yang pertama, kita redha bahawa Allah itu sebagai Tuhan kita. Maknanya keimanan, keyakinan kita mutlak kepada Allah SWT. Kita meyakini Allah SWT yang berkuasa selain Allah SWT tak berkuasa. Itu maksud kita redha pada Allah SWT. Redha, tunduk, patuh, taat pada seluruh apa yang Allah perintah. Macam mana dia redha pada mak bapak dia? Macam mana? Dia ikut je kehendak mak bapak ni. Anak taat. Mak dia suruh cuci reban kambing, cuci reban kambing, bersihkan. Mak dia suruh sidai baju, sidai baju. Nak carikan jodoh, anak dia dicarikan jodoh, ikut je. Ikutlah mak, mana-mana yang baik saya ikut je mak. Itu yang anak yang redha pada mak bapak dia.
Begitu kita sebagai hamba Allah redha tuan-tuan, kita akan patuh tunduk pada perintah Allah. Sama ada perintah Allah itu yang kita sukai, yang tidak sukai kita akan tunduk patuh. Datang ke masjid bukan waktu maghrib isyak yang senang-senang. Waktu perit payah tu pergi subuh. Waktu panas terik tengah hari zuhur pergi. Tengok nanti Ramadan. Kita ni redha tak pada Allah SWT? Tengah panas-panas tu nak hadir ke, tak dapat hadir ke masjid zuhur asar tu. Dan yang paling kritikal, ini semua kena sama-sama muhasabah. Semua kena muhasabah. Tengok kehadiran kita pada waktu maghrib. 11 bulan kita boleh penuh masjid. Ramai 2-3 saf. Bila Ramadan tinggal 1 saf saja waktu maghrib. Tapi subuh ramai alhamdulillah penuh. Kan terbalik tu. Kerana apa tuan-tuan? Ulama itu hanya kerana makanan dan minuman menjadikan kita tak dapat hadir solat berjamaah. Leka makan kat rumah. Makan murtabak, minum air cincau, makan mi kari. Di bazar tu semua diborong. Semua rasa airnya 2-3 jak. Ini ke masjid pun dah tak ada ni, semai rumah je. Elok 11 bulan dia berjemaah kat masjid, waktu Ramadan dia sembahyang kat rumah. Kan terbalik, siapa punya ajaran tu? Jadi kita tak mahu macam tu tuan-tuan, kita berazam insya-Allah ya, masjid ini sama, lagi ramai. Sebab kita tahu pahala solat fardu tadi kita buat sempurna digandakan 70 kali ganda. Ya. Jadi macam mana cara kaifiatnya? Pihak masjid kena aturlah bahawa kita sini akan iqamat selepas 20 minit selepas azan. Bagi ruang yang nak berbuka dengan anak cucu bini kat rumah tadi. Biar dia buka elok tu. Takkan makan sampai 1 jam. Tuan-tuan 20 minit tu dah biryani, murtabak, boleh dah tu. Selesai ya. Cepat-cepat dah ada wuduk tu berlari ke sini, insya-Allah tuan-tuan akan dapat berjamaah. Satu cara macam tu. Yang tuan-tuan azan, maka kurma seketul, lepas tu tuan-tuan sembahyang maghrib. Dia ada ruang untuk berbuka puasa, dibagi kemudahan. Dan apakah lebih baik tuan-tuan sebagian bawa tapau sikit-sikit berbuka bersama-sama kawan ni. Kau bawa sikit-sikit. Jadi amalan berbuka di masjid. Yang kaum ibu dengan anak-anak di rumah tak apa, dah berpuluh-puluh tahun dah tuan-tuan berbuka di rumah dah. Takkan tuan tak ada di rumah tu, isteri tak selera makan, anak tak ada. Mereka haus lapar, bedal semacam ni tuan-tuan. Habis juga ya. InsyaAllah ya. Jadi tuan-tuan perbetulkan mana-mana kesilapan kita. Itu bermakna kita redha pada Allah SWT sebagai Tuhan kita. Ya. Dan redha Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Apa saja yang Nabi bawa, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa saja yang Nabi bawa kita taat ikut. Sunnah-sunnah Nabi, jalan hidup Nabi, yang kita suka, yang berat di hati kita, redha tuan-tuan bentuk agama tu. Jangan kita amalkan agama ni ikut yang kita mudah-mudah, yang aku suka je, yang tak suka kita tak nak amalkan, tak boleh lah. Kalau kita redha pada Nabi Muhammad, apa perintah Nabi? Sehingga perintah Nabi yang besar, iaitu infiru khifafa wa siqala. Hendaklah kamu keluar jalan Allah waktu ringan dan waktu berat. Itu tuan-tuan seruan apa? Jihad yang SWT. Tahap keimanan yang paling tinggi, jihad. Bagi diri, harta dan masa untuk agama Allah SWT. Sampai masanya kita kena pergi. Aku tak nak lah, tak boleh, aku tak suai, aku tak kuat, aku lemah. Tak boleh, bagi alasan. Ya, macam tu. Dan kita percaya Al-Quran sebagai pegangan kita. Ada tak kita ikut Al-Quran? Ada tak kita pelajari Al-Quran? Sebagaimana yang saya sebut tempoh hari Al-Quran tadi, supaya dia menjadi peguam, bela kepada kita, tidak menjadi pendakwa raya pada kita.
Macam mana tuan-tuan Al-Quran kita? Hari-hari kita pegang baca dia. Hari-hari baca. Baca 5 minit, 2 minit, sadaqallahul azim. Macam mana nak kata kita ni cinta pada Al-Quran, kalam Allah? Baca tuan-tuan. 1 juzuk, setengah juzuk. Setahun tuntutan 2 kali khatam. Baca. Lepas yang kedua apa? Belajari. Belajar lagi Al-Quran, pelajari. Banyak kekurangan segi tajwid ni. Makhraj huruf. Tak habis tuan-tuan. Belajar lagi saya tak pandai. Lagi belajar lagi tak pandai. Aku dah tua, dah warga emas, dah tu 6 siri, 7 siri takkan baca Quran. Jangan tuan-tuan. Besok soalan kat aku, wa ma imamuka? Siapakah imam kamu? Kita tak jawab imam Masjid Songgala ni, nama dia kita sebut. Memang kena belasah. Ya, kena jawab Al-Quran imami. Macam mana supaya kita dapat Al-Quran imami tadi, tuan-tuan? Mesti kita kat dunia belajar Al-Quran, dalami Al-Quran. Kalau kita kat dunia Quran baca terangkat-rangkak, tereja-eja, bermakna sepanjang 60 tahun Allah bagi tempoh, 70 tahun Allah bagi tempoh, kita tak pelajari Al-Quran sungguh-sungguh. Walhal kita boleh bahasa Tamil, kita boleh baca, tulisan Cina kita boleh baca, ya, cakap Jerman kita fasih, tuan-tuan, ya, macam tu. Jadi kita, ya, supaya Al-Quran tadi tidak mendakwa kita kena belajar Al-Quran. Yang ketiga, kita tadaburkan Al-Quran. Ya, tahu apa dia punya kendak-kendak Al-Quran. Amalkan Al-Quran dan juga tabligh, sampaikan Al-Quran tadi pada orang lain. InsyaAllah Quran tidak dakwa kita. Boleh azan sekejap tu. Lepas tu kita sambung 10 minit lebih kurang insyaAllah. Ada sikit lagi, ya. Man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Untung. Artinya orang yang merasai kelazatan iman, siapa? Ialah orang yang meredai Allah sebagai Tuhan. Apa saja Allah bagi pada dia redha. Hari itu dapat makan ikan masin, redha. Esok dapat biryani kambing, lagi redha. Diuji pula sakit, redha. Ya, diuji kena fitnah, redha. Ya, apa saja menimpa pada dia redha. Itu ya, orang yang dia akan rasa kelazatan iman. Bahawa dia mengakui bahawa dia tak ada apa-apa. Kita semua tak ada apa-apa. Semua dalam penguasaan Allah SWT. Sehat bagi sakit. Siapa nak sakit, tuan-tuan? Masuk waya ke hidung, masuk ke mulut, Allah. Tiba-tiba ada ketumbuhan ke otak, kena tebuk kepala. Siapa nak ini, tuan-tuan? Tiba-tiba kena kanser. Tapi untuk kita meyakini bahawa Allah itu adalah Tuhan kita yang melakukan perkara tersebut, kita pun redha. Itu dapat kemanusiaan iman, tuan-tuan, ya. Tapi kebanyakan orang tidak redha perkara tersebut. Kemudian menerima Islam sebagai agama. Tuan-tuan kita semua, macam mana? Agama yang kita miliki ini, adakah kita redha? Kalau kita redha, maknanya kita akan ikut seluruh perintah-perintah Allah dalam agama tadi yang dibawa tadi, ya. Kita akan taat. Buat semua yang setakat kita mampu. Buat. Dan mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi. Bukan saja kita mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi, bermakna kita ikutilah segala sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Dan sunnah Nabi yang paling besar ialah dakwah ilallah, mengajak manusia pada Allah SWT. Dan sabda lagi, barang siapa membaca doa ini pada waktu pagi dan petang, maka berhaklah ia menerima keredaan Allah Ta'ala. Kalau kita nak reda, Allah reda pada kita, tuan-tuan. Baca doa ni lepas asar dan lepas subuh.
Raditu billahi rabba. Ikut. Raditu billahi rabba. Kalau imam ditukar, radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya. Pendek ni tuan-tuan, bila hafal malam ni bila hafal, esok subuh bila amal. Amal lepas subuh, lepas asar, lepas subuh, lepas terus istiqamah sampai kita mati, Allah redha pada kita. Pendek doa tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ada video ni tuan-tuan ulang-ulang tengok. Raditu maknanya apa? Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi dan juga Rasul. InsyaAllah tuan-tuan ya. Jadi untuk kita mendapat redha Allah SWT, itulah jalan tuan-tuan yang disebutkan tadi, supaya akidah kita menempa keselamatan. Kalau kita tuan-tuan ambil selain daripada itu, jalan itu, maka akidah kita tuan-tuan tidak selamat. Dengan Allah kita tidak redha. Nabi Muhammad ajarannya kita tak nak ikut. Al-Quran kita jauh. Ya, tak percaya pada hari penghabisan, hari kiamat tak percaya. Mati-matilah itu besok belakang dia tak tahu bahawa di sana yang boleh membantu menyelamatkan kita ialah iman dengan amal. Mana mau tak mau kita kena buat amalan kat dunia ni baru kita selamat. Jadi dia tak nak beramal, maknanya dia tak yakin. Mati besok dia sana kata sana pun cerita. Ya, tapi orang yang dia yakin ada kehidupan akhirat, ada mati, dia akan beramal sungguh-sungguh. Jadi sebelum mengakhiri kuliah saya pada malam ini, ya, kita dengar satu kata-kata ulama yang masyhur, Kiai Maimun, satu ulama kiai yang bertaraf wali tuan-tuan di Indonesia, meninggal di bumi Mekah, dikuburkan di Ma'la. Apa Kiai Maimun cakap? Jangan kamu minta banyak-banyak sama Allah. Cukuplah hal ini saja. Kan kita suka kadang doa tuan. Macam-macam tak tahu apa. Tapi sebenarnya kalau kita bersendirian boleh baca banyak doa pun tak apa. Tapi jangan terlepas 4 perkara tadi ni. Waktu jadi imam pun kalau dapat minta 4 perkara ni, subhanallah kalau dikabulkan betul. Yang pertama, mintalah kenikmatan hidup. Ya Allah, kurniakanlah aku kenikmatan hidup. Ini Kiai Maimun sudah. Yang kedua, ya Allah beri aku rezeki yang berkah dan berlimpah. Minta rezeki yang kedua berkah dan berlimpah. Tadi yang pertama apa? Minta kenikmatan hidup. Supaya dalam kehidupan dunia kita dapat nikmat-nikmat hidup. Ya, daripada Allah SWT. Dan yang ketiga, minta keluarga yang damai, tenteram dan juga sejahtera. Minta keluarga yang damai, tenteram dan sejahtera. Minta kepada SWT. Jika diberi oleh SWT. Tadi dah belajar tadi kan redha. Allah uji juga damainya, sejahteranya sikit je. Tak tenteramnya banyak, Allah uji macam-macam. Redha pada SWT. Ya, kita orang beriman. Sebab tu kita kena minta. Dan yang keempat, minta keberuntungan dunia dan akhirat. Dia tuan-tuan. Ini kiai yang besar, taraf wali, minta. Kita pun jangan minta macam-macam lirik-lirik minta tahu apa yang diminta. Tapi 4 perkara ini dia tidak minta. Kalau ini sudah diberi oleh SWT 4 perkara, mencakupi seluruh perkara, ya.
Baik, itu saja untuk kuliah pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita berjumpa. Mana tak rezeki Ramadan ni kita ada buat tazkirah ke apa. Mudah-mudahan lah. Tak ada pun tak apa. Jumpa nanti Syawal. Di kesempatan ini saya mohon ampun dan maaf pada seluruh tuan-tuan semualah yang hadir. Ya, kod penyampaian saya ini ada yang tidak disenangi, terguris. Apa Ustaz ni macam tuju ke aku je. Jadi saya minta maaf lah ya. Apa yang saya sampaikan ini semua adalah untuk diri saya sendiri yang terutamanya. Selebihnya bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Ya, segala yang baik semua dari Allah SWT. Yang tidak baik atas kelemahan kedaifan saya juga dengan izin Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan, tolong doakan saya. Saya merayu pada tuan-tuan supaya saya mengajar ini dapat amalkan apa yang saya sampaikan. Ya, dan saya akan doakan tuan-tuan kita semua dan rahmat keampunan Allah SWT, ya, dapat beramal apa yang saya sampaikan. Tidak banyak, paling tidak sedikit tuan-tuan dapat bawa dalam kehidupan insya-Allah, ya. Itu saja aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qawalallahu minkum subhanallahi subhanallahi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.